Hello. Apa khabar semua? Sorry, hari ni lambat sikit. Selamat datang ke K-pop Podcast. Saya Mana Isra, di sebelah saya ni. Yo. Jika anda mendengar atau menonton ketika ini, anda sedang berada di K-pop Podcast. Okey, kita dah ada berada di episod 4 Episod 4. Yes, episod 4. Jadi kita jemput seseorang yang memang pakar dalam topik kita pada hari ni. Kita perkenalkan Muhammad Noazi. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi datang K-pop Podcast. Okay, masih. Jadi topik kita hari ni, topik yang orang kata kan, hobi RC ni. RC ni budak ada apa? Hobi RC ni budak-budak. Untuk budak-budak ke? Soalannya macam agak panas sikit lah. Sebab yalah kan, RC ni orang fikir budak-budak je main. Apa pendapat kau sebagai peminat hobi RC ni? Pendapat dia memang orang kata sebenarnya budak-budak lebih enjoy lah untuk main RC ni. Okay. Tapi RC yang kita main ni memang hobby grade. Dia tak sama lah dengan yang budak-budak main. Budak-budak main lebih senang main ataupun tak teknikal lah. Kalau yang RC macam ni dia lebih teknikal daripada segi elektronik, setting. Macam saya main RC Drift. Jadi dia punya setting tu lebih kepada kereta betul RC Drift, kereta betul Drift lah. Maknanya setting dia punya feeling lebih kepada ke arah macam dia punya kereta setting drift, macam camber ataupun tow. Dia pun camber, adjust camber juga. Camber juga. So yang best dia sebelum ni macam saya, kalau yang tadi soalan dia budak-budak kan. Macam saya semasa budak-budak, macam kereta ni terlalu mahal ataupun teknologi dulu tak sampai lagi. Masa kita tu kan tak mampu lagi, kita cuma just tengok dekat YouTube. Time tu semua four wheel drive. So kalau yang tengok kat sini dia real wheel drive saja. Dia real wheel drive saja. Lepas tu depan dia pun dia boleh steering dia boleh banyak angle lagi lah. Dia action dia sama dengan kereta betul lah. Macam kalau kita pergi Jepun pun, dia punya drifter dia yang auto tie pun semua dia main RC drift lah. Dia memang maksudnya drive shaft semua ada lah maksudnya. Ada semua. Drive shaft apa semua, cuma dia tak guna engine minyak lah. Yang ni dia baik guna RC, dia guna bateri. Apa beza dia dengan yang mainan yang biasa budak-budaknya? Biasa dia kalau contoh first kali kita tengok dia punya action lah. Action dia memang sama dengan kereta betul. Kereta drift betul. So yang ini 110, dia kecil je lah. So kalau macam kita tengok pun dia punya body dia, kita boleh nampak lah dia punya memang real. Ni body polikarbonat. So yang dalam ni yang saya cakap tadi, action dia macam sama kereta betul. So dia punya speed pun dia memang tiru lah kereta betul. Dalam berapa lama buat masa sekarang lah, dah berapa lama main terjebak dengan hobi macam ni? Mula-mula saya terjebak pun rasa dah hampir 2 tahun lebih lah. First sekali mula-mula sekali memang kita minat lah masa form 3 lah, saya punya cerita lah. Dan form 3 lagi dah tengok macam meletup lah. Tak silap saya selepas yang Need for Speed pula, bukan yang cerita apa tu? Tokyo Drift. Tokyo Drift. Time tu meletup. Tengok semua kan. Tapi time tu meletup ada terbagi kepada dua golongan lah. Satu golongan yang nak try RC Drift tapi beli yang kopi punya. Ada yang lain golongan yang beli ori lah. Dia ada kopi grade jugalah. Tapi time tu memang saya dua golongan tu kan tak mampu nak belilah. Kopi grade tu dalam harga dalam 300, 400 lebih, 500 lah. Keras gitu juga boleh tahan harga. Tapi dia. harga dulu grade tau. Kopi grade dia dah hampir 700 lah, tak complete lagi lah. Tak complete lagi Lepas tu yang golongan yang kepada original ni. Original masa tu time tu memang Yokomo lah brand Jepun. Yokomo. So dia orang pun ada sponsor sekali dengan D1 MGP, D1 GP yang dekat Japan tu kan. Dekat Japan. So kat situ pun masa kita tengok tu yang time tu saya tengok je lah kat YouTube semua. Lepas tu bila dah mampu ni, teringat balik tengok kat YouTube main 4 wheel tu lah. Lepas tu time tu saya tak tahu lagi ada RWD yang macam ni lah, yang boleh tengok dia punya tayar depan lah. Tayar belakang saja pusing kan. Tayar belakang. RWD. Dia wheel drive. First kali kita tak tahu apa, zero. Pergi kedai dia pun suggest lah. Ingat kan tengok macam yang man punya man wonder kan, asli kan. Tengok macam ada canggih dah. Sebab ada kabel apa semua, dia punya belting kan. Betul. Beli. Rupanya tu pun kopi.
semua kan. Kopi juga. Sebab main kat taman lah. Main taman, macam dah boleh drift ni. Sebab kita pun tak tahulah nak jumpa siapa kan. Cari orang yang lama pun diorang dah berhenti dah. Sebab drift ni dia mula-mula memang trend meletup. Lepas tu dalam berapa tahun dia dah slow down. Bila tu masa trend tu? Tak silap yang tu lah. Dia punya Tokyo Drift lah. Tokyo Drift tu 2-3 tahun lah. Memang meletup lah kan RC Drift kan. Dan kemudian tu dah saya main dalam 2 tahun lepas, dalam 2018, awal 2018. Beli dulu kereta tu. Beli tu kereta clone lah kata. Okay, no problem. So main cari bila accident tu macam spare part senang patah semua kan. Time tu lah nak cari spare part tu. Pergi kedai tadi yang beli pun dia tak ada kan. Jumpa Hobby Heaven. Hobby Heaven ni yang distributor kedai ni lah. Distributor. Okay, faham. Ni. So daripada situ jumpa Gojek. Nama dia Gojek lah. Dia yang bawa datang lah track semua. Dia punya itu yang jadi marketer jebak jauh. Baik kan. Kena racun orang kata. Racun kan. Yelah benda hobi kan. Hobi. Kita tak ada exposure kan. Dia ajak situ baru tahulah. Ada kereta macam ni. Action dia memang stima orang kata main ni. So perbezaan untuk drift dengan drag, dia ada juga yang bukan drift punya kan. So perbezaan dia maksudnya macam daripada segi performance dia ke, dia punya macam yang ni dia boleh ajar chamber. Kalau yang drag punya tak boleh ajar chamber lah maksudnya. Ada juga. Biasa hobby grade memang boleh kita setup dia memang banyak-banyak lah. Banyak jenis lah. So kalau kita nak drag pun boleh, nak drift pun boleh. Tapi chassis lain lah. Chassis lain. Tapi kalau kita dah main hobby grade ni, memang kita boleh buat banyak setup lah. Berbeza dengan yang biasa ni, kalau macam untuk budak-budak ke ataupun yang permulaan chassis, biasa yang standard lah. Ataupun tak boleh setup apa-apa. Bila dah patah tu memang kata buang je. So kalau macam kita zero knowledge lah pasal technical ni kan, nak betulkan kan. So berapa lama ambil masa nak mahir kan, orang kata memahami setiap, orang kata apa, dia punya barang-barang dalam ni. Biasanya kalau tengok kepada orang tu lah, kalau macam RC Drift ni dia ada agak technical sikit. Dia lebih kepada skill lah. Sebab mula-mula kalau macam saya dah main ada RC macam bagi, tragi, lepas tu ada main truck, ada main crawler. Crawler yang banyak-banyak batu tu kan. Tahu tu yang slow, tapi dia slow. Ala-ala macam 4-wheel drive. Yang betul-betul ya. Contoh yang macam saya kalau main RC ni lebih kepada yang scale. Macam RC Drift ni macam kita betul, crawler macam kita betul. Tragi tu dia dah lebih kepada lain hobi yang pada hardcore lah. Itu saja kategori yang ada lagi lah. RC macam drone pun satu RC kan. Drone pun kira RC, kapal terbang, helikopter, boat. Itu lagi mahal lah. Boleh tahan lah, mahal. Tapi Azzi memang fokus dekat RC Drift lah. RC lain tak main? Ada main tak, tapi suka-suka je lah. Kalau macam ni competition, saya main RC Drift lah. Okay. So kalau dah cakap pasal competition, boleh kita orang kepo podcast nak kepo-kepo sikit kan. Boleh. Kita nak tahu competition yang dah biasa masuk sampai mana maksudnya? Sampai mana? Competition pernah sampai Jepun lah main competition ni. Wow. Itu kira luck lah. Kira luck rezeki lah dapat main sampai Jepun. Itu saya dapat pun tahun lepas lah. Sebelum COVID-19. Kamu kan rasa bulan 12. Bulan 12 yelah, bulan 3 kan kita kan. Tapi COVID-19 tak silap bulan 12 lah, tapi dekat China dulu. Yalah betul. Masa tu kita know dekat sini kan. Bulan 3 baru take action kan. Itu kira rezeki lah dapat sana. Lepas tu jumpa macam semua-semua sebab saya cakap tadi RC Drift drifter Jepun pun main RC. So bila di event ni pun diorang turun semua. Dalam waktu yang sama kita jumpa idola-idola drift lah kan. Memang yang international punya lah. Driver lah. Satu dunia datang lah situ. Dia panggil apa? Driver juga ke apa? Panggil driver juga. Driver juga Walaupun so RC tu stand for apa sebenarnya? Mungkin ada viewer kita yang masih baru dalam dunia ni tak faham. Biasa dia radio control lah. Radio control. Aku ingat remote control. Sebab RC remote control. Kita guna dia kan, transmission dia radio kan. Radio control. Frekuensi lah. Frekuensi. Yes, correct. So untuk idling dia memang macam kereta betul lah maksudnya. Dia tak sama macam kereta betul lah. Cuma kita kena counter tu macam kereta betul. Kita kena cover tayar. Dia ada gyro.
Ada gyro. Ada gyro lah untuk dapatkan smooth dia punya bila dia initiate drift. Dia ada gyro satu elektronik tu untuk stablekan dia. So kita adjust sikit-sikit je lah. So dia tak macam main kereta kontrol biasa lah, senang kata. Nak kena kalau, ada banyak experience lah. Dia kena ada contoh kalau macam saya dulu zero. Kalau nak main RC drift ni kena setting betul lah. Setting betul, chassis betul, baru boleh pandai. Kalau macam kita tak dapat setting kan, main sampai 5 tahun pun kereta tu takkan dapat cantik lah. Dia takkan dapat apa orang panggil drift yang cantik, drift cantik ataupun dia dah drift goyang-goyang macam tu, ataupun dia span lah, kereta berpusing. So masa tu saya jumpa orang yang betul lah untuk ajar setup, atas chassis. Jadi cepat lah. Kalau kita dah jumpa kereta yang betul, macam setting macam ni kan dah betul, dalam 3 bulan boleh lah. Seminggu main 2-3 kali, 3 bulan dah boleh pandai lah, 4 bulan 5 bulan. Tengok orang juga, kadang ada orang macam ada bakat kan, dia cepat belajar. Faham. So kereta ni minyak ke? Ni bateri. Ada jenis LiPo. Minyak ada macam ni? Minyak tak ada. Memang RC drift memang fokus pada bateri je? Bateri saja. Okay. So berapa banyak dah habis? Kalau kereta macam ni daripada start kan, daripada Azim start, daripada mula start nak involve ni sampai sekarang, rasa dah berapa dah habis lah? Kalau daripada start lah, daripada A lah kan. Kalau sekarang mungkin 10,000 lebih lah. 10,000? 10,000 Lebih lagi lah rasanya. Wow. Itu termasuk apa? Kereta saja ke? Tak ada. Dia mula-mula termasuk macam-macam juga, macam charger, remote. Benda-benda tu lagi-lagi kita dah main macam brand yang paling top, yang orang kata memang confirm perform lah. Jadi memang kena invest lah dalam tu kan. Berapa biji semua sekali? Betul. Berapa biji semua sekali? Maaf kalau kita tanya kan. Chassis ada satu je. Chassis ada satu. Sebab kita masa start main tu dah memang orang tu pun brother tu Kojek dah suggest satu chassis yang baik lah. Lepas tu mula-mula ada satu chassis tu, nama dia YD2 lah. YD2 yang saya beli pun tak basic juga, dah kira dia punya chassis dia dah carbon, apa semua ada alloy sikit kan. Cuma biasalah nak kena hop up tu maksud dia dah upgrade satu certain part. Yalah, dia macam kereta betul macam kereta betul lah kan. Lepas tu yang ini YD2 EX. So yang ini dah kira dah tukar chassis, yang tu jual lah. Kita beli chassis yang lagi orang kata tak payah nak hop up sangat. Lepas tu yang ini ada satu je lah, yang kalau macam you tanya tadi kan, body ada banyak lah. Body memang banyak lah. Tu yang best RC drift ni. Sebab body dia boleh masuk body mana-mana je kan. Body apa-apa kereta. Ada berapa banyak jenis body? Body kalau jenis kereta lah. Yang saya ada ke ataupun yang tak apa, yang memang market ada. Banyak sangat. Jenis dia ada macam-macam lah. Yang kereta drift lah. Yang biasa kita tengok dekat luar kan, kereta drift. Tak ada macam tiba-tiba kereta Honda ke apa. Yelah betul lah. Yelah dia 32, 33 ke 34 ke kan. Nissan SH. Ikut pada minat lah. Kalau minat body macam mana, wide body, buat wide body kan. Macam sekarang kereta paling baru, kereta apa, Supra yang baru tu kan. Supra dah 2020. Supra 2020. Macam Teguh Dijan punya. Ada juga. Macam saya pun buat cat body shell juga kan. Macam ni saya cat lah. Kalau tengok body shell ni, saya ambil inspirasi daripada COVID-19 juga. Tengok macam kuning ni, warna macam warning. Lepas tu ada dia punya corak ni lah. Ada nampak dah sikit. Tak adalah macam terus direct cakap. So brand RC Drift ni kan, dia ada, mesti ada yang paling top. Betul. Top rasa bagi Azim lah top 5 lah, yang daripada nombor 5 sampai nombor 1. Brand bagi Azim. Bagi saya lah dia lebih kepada macam tadi nombor 1 sampai 5 tu start daripada 5 lah. Okay, saya ada termasuk sekali lah. Macam dia punya contoh brand, reliability dia. Lepas tu saya tengok juga dia punya macam contoh orang guna ramai kan, setting senang. Lepas tu apa lagi dalam 3 ciri tu lah. Okay, yang first sekali bagi saya Yokomo lah. Sebab apa, brand dia memang dah lama establish. Yokomo macam brand kereta betul tak? Tu Yokohama. Yokohama. Tengok Yokohama tu tak payah. Tapi kan macam dia macam benda dengar brand. Itu masa saya mula main pun Yokomo. Macam
Family juga kan. Macam family Yokohama. Sebab orang tak tahulah dia Jepun. Sebab ini dia Yokohama daripada nama orang tu, nama owner tu kan. Oh, nama owner. Yokohama tu pun daripada nama owner lah juga kot. Mungkin lah juga kan. So nombor 4? Nombor nombor 1 tadi kita buat daripada awal lah. Oh, daripada nombor 1. Saya nombor 1 lah sebab senang kan. Satu ni Yokohama lah. Okay. Nombor 2 kalau yang sekarang ni bagi pendapat saya sekarang ni bagi saya ada Usukani lah. Usukani banyak brand nama Jepun ada juga. Lepas tu ada brand baru juga macam contoh yang baru tapi dia orang yang kata macam daripada driver-driver yang top lah dekat Japan kan. Dia tukar, dia buat brand apa nama ni? Brand apa tu? Time ni lupa pula. Overdose lah. Overdose ada. Overdose daripada China ada. Macam MST, PDS daripada Usukani lah. Usukani pun kalau kat Malaysia dia ada brand local brand ke? Oh, tak ada. Oh, local brand masih tak ada. Local brand tak ada. Mungkin ada orang yang nak invest lepas ni kan bila dengar ni. R&D. So community untuk scene ni macam mana? Baik. Dekat Malaysia ni boleh ceritakan sikit berapa besar scale orang yang main ni, lepas tu lingkungan umur. Okay. Yang first kali sampai sekarang saya main RC Dream ni antara pertama dia sebab community lah. Community dia baik. Community dia baik, semua friendly. Macam saya mula-mula datang sebab first kali saya datang saya macam terkejut tau. Sebab mula-mula kita tengok macam dekat YouTube, tengok cantik jalan semua. Sebab saya ada buat research juga sebelum nak beli tu kan. Tengok ada macam ada orang ni semua community ni, diorang ada satu RC Dream ni, saya tengok video dia. So macam saya pergi tempat tu, kat track tu, tengok macam cantik je main. First tu memang first exposure. So memang rasa kagum lah. Kita sebelum ni tengok daripada RC Dream. Lepas tu bila kita main kita dah tahu susah dia. Tiba-tiba kita datang track main boleh rapat-rapat macam tu kan. Macam smooth dia punya flow tu kan. Lepas tu saya tanyalah, ada orang pun orang kata tak kerek lah, bahasa muda ada. Tak ada kedut ilmu. Orang macam welcome kita kan. So saya macam bestnya macam community ni kan. Sebab semua orang macam tu. Saya pergi kat track tu, dalam track tu masa ada 30 orang lah. 30 orang memang ramai lah sebenarnya. Semua jenis boleh layan. Semua orang boleh layan semua kan. Time tu saya dah tak takut lah nak main pun. Memang first main tu segan lah. Tak segan lah. Memang kita ada segan lah juga sebab masuk macam first kali main memang langgar-langgar sana sini kan. Confirm lah. Tapi dia orang tak ada. Dia orang okey lah. Dia orang nak naik saya naik dengan dia sama-sama lah. Macam dia orang suruh jalan ke depan, kita follow buat racing line dulu, dia orang follow belakang apa semua. Orang ada orang kata bagi muka lah kat kita. Yelah, bagi muka lah. Jadi pada viewer siapa yang minat untuk main RC ni, tengok kan baik kan. Macam sekarang pun ada competition hari ni. Hari ni ada competition. Dekat ni track dekat Puchong. Track okey. Track dekat area KL ni berapa banyak? Okey, kawasan Lembah Kelang lah kan. Okay. First kali ada satu dekat Puchong. Lepas ni bulan depan dia akan pindah ke Kuching Lama. Yang Puchong sekarang ni dekat Puchong Jaya. Okey. Nama dia Nick Track. Sorry. D1 MGP Track. Yang kedua dekat South City Plaza. South City dekat The Mines. The Mines. Kawasan situ. South City kan. Ada mall tu. Situ ada. Lepas tu lagi satu sekarang ni pernah dengar Lantodak pula. Todak Racing Todak Gaming. Todak Gaming. Yes. Lantodak pergi Lantodak satu. Todak Gaming okey tahu. Kita nak recap okey. Yang tu pun sekarang dekat Sampajaya tapi masih private lagi lah track dia. Maknanya tim dia je yang boleh main ke apa? Sekarang dia tak buat tim ni lah untuk public. Tu mungkin akan datang lah. Todak Gaming lah. Diorang pun memang diorang pun bajet besar. So diorang sekarang tengah invest kau-kau lah dekat CD ni. Diorang memang invest tak kira dekat mana-mana babe, selagi ada lubang. Itu lah kata dia pun nampak peluang ni kan. Yes, so betul. sekarang dia tengah invest kau-kau lah dekat CD. Mungkin akan datang lah. Saya tak tahu plan dia yang akan datang kan. Tapi dalam masa dekat ni lah kita tengok macam mana. Tapi nampak sekarang pun dah makin makin ramai orang makin ramai. Dah mula nak main ni. Betul lah. Harap-harap macam itulah kan. Sebab tengok pun ramai yang mencari sini balik kan. Yes betul. Cuma kadang-kadang kalau yang
besar-besar macam Hilux ke Ranger punya tu. Ada juga orang duk. Yang itu main crawler lah. Crawler macam kereta-kereta yang jenis masuk off-road apa semua kan. Dia itulah. Yang van macam van Thailand tu pun ada juga. Kau tengok itu hari. Yang drift pun jangan apa dia orang buat penghantaran tu. Itu ada juga. Itu tengok kepada yang tu custom body tu tak jual pun. Tu dia orang buat sendiri. Tu show tu korang kata menarik lah orang tengok kan. Baik, betul. Macam Azim ni memang full time professional driver ke ataupun ni sebagai ni je? Ni sebagai hobi lah juga. Dalam waktu sama sebelum ni saya ada buat body shell. Body shell tu saya buat part time juga so senang kata memang part time lah. Kita main RCD ni hobi. Sebab kita pun ada family. So kita bagi masa lah. Dan waktu sama pun kena macam kita beli jiwa lah dengan family sebelum dapat main. Itu yang paling tepat. Beli jiwa dulu. Sebelum beli benda-benda hobi, beli jiwa dulu. Nampak itu tips kan. Kalau lepas ni tiba-tiba kereta kena post kat mudah.my ke apa ke. Tiba-tiba ada orang PM kan. Nak jual lah. Masa tu tak nak macam tu kan. Azim rasa sampai bila Azim akan main RC drift sebab bagi saya saya rasa daripada komuniti ni, lepas tu minat saya sendiri dekat kereta drift ni. So memang lama lah main lagi. Biasa macam orang lama, orang biasa yang baru ni biasa dalam 6 bulan setahun ni dia dah slow. Saya pun tak boleh salahkan dia orang lah, sebab dia orang pun ada komitmen masing-masing. Betul. Just orang kata kita tak hilang kontak lah. Kita ada kontak-kontak balik sebab komuniti ni pun memang best lah komuniti ni kan. Dia tak toksik ke ataupun tak toksik. Dia lebih pada macam ajar friendly, tak sombong kan. Macam saya pun sampai sekarang pun RCD ni kita pergi pun jumpa kawan-kawan lah. Bukan kita nak datang track tu kita nak habiskan waktu 100% dekat kereta je. Kita borak-borak dengan kawan. Macam sebelum ni, sebelum MCO ni habis main RCD kita lepak dekat mamak. Bukan kat situ je lah. Bukan habis kat hobi, memang habis kat kereta je. Lepas track ada nak borak-borak lagi. Okay, satu soalan Zim. Andai kata kalau contoh aku ni orang baru main. Aku orang baru main, datang jumpa Azim. Boleh ajar tak? Agak-agak. Boleh lah. Kalau first kali memang saya akan cakap boleh. Dan tapi lepas tengok tu, kereta dulu. Tengok kereta dulu. Macam tengok persoalan dia. Kalau dia nak try test, yang boleh je bagi. Tapi kena ada kawasan yang luas lah, yang dia boleh main, surface yang sesuai. Macam sebelum ni dekat yang saya main competition dekat MIPS, yang Hobby Expo Malaysia tu kan. Diorang nak datang, diorang cakap memang saya bagi main lah. Kereta yang saya kompetisi sendiri saya bagi main. Sebelum kom ke selepas kom? Sebelum pun tak kisah Sebab saya setting dia macam saya lah. Kalau RCDV dia ada banyak surface boleh main. So macam dekat epoxy, dekat simen, dekat kapet. So kat situ ada tempat test. Saya bagi je main. Sebab saya pun tahulah setting. Kalau main-main macam tu je tak ada masalah. Jangan ada bawa laju langgar tembok. Takut banyak patah ke setting lagi. Marah time tu. Merah juga mata weh. Boleh setting. Kalau macam throttle tu kita slowkan, bagi air main. Dia tekan banyak mana pun kereta tu tak pergi lah. Situ je maksudnya. Ada setting dia. Boleh drift kemampuan skill orang tu lah. Sebab dia zero kan. Macam saya pun start daripada zero. Saya tahulah macam sampai mana untuk dia nak rasa drift feel dia. Dia senang je drift feel ni. Tak pergi jauh mana pun. Buat donat je mula-mula. Macam kita betul buat donat dulu. Masalahnya benda tu pun susah man. Buat donat pun susah. Senang lah sebenarnya. Kalau dia senang. Dia senang. Aku kalau suruh kau buat kadipap. Tengok ni. Macam ni kan. Aku rasa berapa lama ni kalau macam orang yang tak zero knowledge lah kan. Tengok rapat. Lagi tengok dia rapat dengan dinding dia siap boleh rapat-rapat lagi. Yang ini biasa dalam first kali kalau macam nak resilan dia main seorang je mungkin dalam 3-4 bulan lah. Kalau dia konsisten main, lepas tu setting kita dah dapat semua. Kalau dia nak tender macam tu mungkin ambil waktu 6 bulan lah. Sebab dia nak main 2 orang dengan main seorang lain lah. Yes betul. Dia nak control orang sendiri. RCD ni dia nak laju kereta tapi dalam waktu yang sama nak kena slow. Sebab dia ikut macam contoh attack orang kan. Dia kena attack tu. Maknanya dia ada attack ada defense juga macam yang episod 1 kita yang betul tu. Yes. Ada attack ada defense juga. So macam ni macam mana pula dia punya
kalau competition macam mana nak kira? Potong bila potong bila potong boleh dapat point ke macam mana? Dia competition ni RC Drift ni dia ikutkan kereta betulnya drift lah. Dia punya point semua. Macam saya kat Japan tadi pun saya jumpa idola saya Manabu yang selalu komentator dekat RC Drift yang dekat drift yang biasa kita tengok kat Jepun yang mulut dia kepo gila kan. Kan. So yang dia pun dia punya judge pun sama drift. So dia orang punya judging point pun samalah. Dia punya tu. First kali contohlah kalau kita tengok video ni kereta putih tu kena buat racing line lah. Dia kena buat racing line maksudnya racing dia kena line ikut. Yang belakang tu kena ikut serapat boleh. Kena ikut serapat boleh serapat kan, boleh, tapi tak boleh kena. Tak boleh tak kena. Yes. Serapat boleh lah 1 cm ke 0.5 cm ke. Kalau terlanggar tengok juga tengok kepada judge. Kalau judge tu kata nampak ada body correction. Contoh terlampau rapat kan. Lepas tu ada terkena ke ataupun dia nak swiss. Belakang terkena bontot dia terkena kepala ni kan. Dia tolak point lah. Kalau rapat je, lepas tu dia swiss cantik macam ni kan. So tu point besar. Point besar tu. Tu orang dah bersorak semua kat meja ke kat kursi. Dia macam gini. Dia yang depan dengan yang belakang. So kalau masa yang depan tu yang belakang akan ikut yang depan kan. Betul. Lepas tu nanti dia akan tukar dia yang akan tukar. depan. Okey, betul. Dia attack lah macam tu. Dia tak ada potong apa semua. Dia tak ada potong. Betul dia. Semua dia ada distance lah. Kalau macam kereta belakang terlampau belakang dia point dia kosong je. Tak ada tambah. Lepas tu pemenang dia kira macam mana? Pemenang dia macam ni lah. Contoh dia ada table tu kan. So dia memang dead match lah. Dia akan kalau kalah mati lah. So dia akan naik tangga tu lah sampai atas. Tapi untuk sebelum tu first kali macam drift biasa dia akan buat qualifying run lah. Kalau run paling cantik contoh racing line tu kan macam ni dia langgar kan. Macam tu langgar dia tolak point lah. Kosong ataupun zero lah. So orang belakang nanti dia akan attack. Kalau belakang crash pun dia akan repeat balik lah. Okey, faham. Macam tu dah ada pemenang lah. Dah ada pemenang. Dia accident tadi kan. Accident terus dah tahu dah pemenang. Tapi tengok juga dia kena dua-dua run dulu lah depan kan. Okey. Macam tadi dah accident tu dah tahu lah kalau dua-dua jalan. So format ni memang format kereta drift betul. Yes. Dia punya attack sama. Dia tak boleh attack depan sangat. Dia kena belakang sikit. Kalau depan sangat akan blocking efek dia lah. Blocking dia kan. So kalau macam kereta betul, dia ada clutch, dia ada brake, ada minyak. Lepas tu teknik dia pun macam tekan-tekan brake kan. Brake dia kena maintain apa dia semua. Kalau macam ni ada clutch juga ke apa macam mana? Tak ada. Dia remote je lah. So dia main press lepas ke apa? Dia ada macam tu lah. Press lepas lepas tu ada hold. Hold tu bila nak dapatkan speed balik lah. Macam contoh yang kita tengok ni macam ni. macam ni dia simen polish. Throttle dia lain. Dia kena kalau dia nak laju, kita kena throttle low. Okey. Maksudnya dia gigit lah dekat simen tu nak bagi laju kan. Yes, betul. Kalau macam kat kapet, kita tekan dia baru grip. Sebab kapet ni kalau kita tengok tayar dia lagi bila dah panas dia overspeed kan. Dia melekat lagi kat kapet. So teknik berbeza lah. Ada sikit beza lah. Ada sikit berbeza. Kalau newbie saya sarankan main atas kapet dulu. Dia lagi senang drift. Kalau macam simen ni dia orang baru macam dia tak pandai throttle, memang kita boleh drift. Tapi memang slow lah. Drift tak ke mana lah, kat situ je. Dia slow sikit lah. Sebab kalau dia tak kadang, smooth. Dia smooth, cuma speed dia lah ada problem. Sebab drift ni itulah kata kalau betul ambil dalam waktu 8 setahun lah baru boleh nampak. Masa mula-mula saya main RC memang dah cantik dah. Tapi bila main kereta orang, kadang tak boleh kawal. Dia nak tahu karakter kereta tu sendiri ambil waktu dalam 8 maknanya bulan. setiap kereta tu dia ada dia punya karakter. Ada karakter dan setting dia sendiri. Owner je tahu. Owner je tahu ataupun pomen lah. Ataupun pomen. Ada driver ada pomen. Wow. Ada pomen. Betul, ada pomen. Maksudnya Azim tak set up. Masa mula saya tak set up lah. Lepas tu dah 5-6 bulan baru buat sendiri. Lain macam. Sebelum tu yang Gojek tu lah pomen. Pomen acom. Adakah masa racing ni kata competition kan, pomen dia sendiri-sendiri ke pomen yang sama? Okey, tengok juga kalau biasa ada track lah. Setiap track tu ada pomen dia. Tengok macam competition ni, contoh datang daripada Johor. Ada kadang datang daripada Indonesia kan. Sampai Indonesia datang untuk setting kan je. Tak ada setting. Maksudnya setting diorang lah sekali datang. Maksudnya ada yang pomen sendiri, ada yang pomen tu dia
setting kereta tapi ada main jugalah datang. Faham. Tapi biasa ada yang memang pro lah. Pemain tu memang pro lah kena setting kereta kan. Apa-apa kalau kereta problem, refer kat dia balik lah. Macam kat track ni kita tengok video ni, ada pemain dia lah macam Kojek sendiri kan. Dia ada berapa banyak surface? Maksudnya Tapi kat kata sini dia ada dua, memang ada kategori untuk main drift RC ni, memang dua saja ke? Semen dengan loose surface dengan grip lah. Kalau carpet kita panggil grip. Kalau loose surface ada banyak jenis. Surface. Macam contoh loose surface boleh main atas tile. Atas tar dia. Atas tile yang licin lah. Biasa kita main dekat mall kan. Kalau macam kurang bajet, kita buat tu je lah, atas tile. Lepas tu adalah dia punya track. Kita pakai tape lah kan. Yelah, untuk buat tape lah untuk track kan. bajet punya kan. Kalau macam yang besar-besar Hobby Expo kita pakai carpet. Kalau macam contoh macam saya pergi dekat Japan tu sendiri, dulu Yatabe Arena nama dia. Yatabe Arena. Yatabe Arena kat Tsukuba. So kat sana memang dah satu track yang kata semua complete lah. Dia punya infrastruktur dia kan. Kat situ dia guna tarmac. Tarmac ni macam tu jalan macam tar ke apa? tarmac. Tapi tar yang Yang halus, yang fine. Smooth sangat dia punya tar. Itu cost dia besar tu lah. Tapi dapatlah feel Betul. Feel kereta betul. Tu lah. Betul. Diorang seboleh-boleh akan ikut seakan-akan kereta betul Yes, memang betul. Tu lah. Yelah, kalau kita tak mampu nak beli kereta yang besar macam Supra ke apa, kereta dream kan. Betul. Boleh lah berangan kat sini. Aku hari ni aku nak tukar kereta lah. Tukar je body atas. Tukar lah body kan. Tu lah. Macam Man cakap tadi kan, body pun banyak jenis. Ada seorang macam ni saya buat banyak corak lah. Macam ni corak kita betul Falcon punya corak. So macam Man mungkin yang nak street punya kan, yang kereta clean, satu warna clean, lepas tu nak tiru Too Fast Too Furious toko pun boleh juga. Pun boleh. Macam ni saya buat airbrush lah. Biasa kalau kita tengok Tokyo Drift ada lampu bawah ni pun boleh buat juga lah. Boleh buat juga lah. Cuma itu ada lah. Ada. Cuma saya competition ni orang kata tak boleh terlampau complicated sangat lah. Yelah, more to performance sebenarnya. Performance lah. Yes. Boleh lah letak light bucket, boleh letak lampu semua, ada exhaust berasap, ada api. Tu semua boleh buat. So dia memang race saja ke ataupun dia memang ada pertandingan satu lagi untuk macam kosmetik? Ada juga dalam waktu yang sama. Bila ada competition tu akan ada best body shell. Kadang pernah sekali dekat Penang kita bawa adjust daripada Jepun. Kita semua macam cantik-cantik lah, semua dah airbrush apa semua kan. Tiba-tiba yang kelakar dia dia boleh pilih kereta yang paling buruk. Macam tu lah, dia pilih kereta, tiba-tiba pilih kereta buruk kan. Serius Lepas tu ada sekali dia, sebab dia orang ada stiker panda je. Sebab orang Jepun suka panda, tiba-tiba ada panda je kan. Menang. Menang. Sebab body ni paling mahal lah. Kalau Malaysia ada satu dia airbrush kereta lah. Satu dunia sekarang dia paling top lah, sebab orang semua cari kat dia. Nama dia RC Dreamland. Satu kita pernah sampai body sajalah 1,000 lebih, 2,000. Dia punya memang halus lah. Custom hasil kecil dia 1,000, 2,000 lah. Macam kereta betul lah. Kalau pernah tengok kereta Supra Dijan, Teguh Dijan tu kan, dia buat sebiji sebiji macam tu. White body apa semua. Dia maksudnya bukan just airbrush saja, siap dia buat sekali dengan white body apa semua. White body tu ada brand lah yang diorang keluarkan kan. Just dia je lah yang boleh buat macam airbrush tu semua. Sebab kod kerja memang complicated lah. Tu harga dia memang kenalah dengan dia punya hasil kerja. Okay, macam episod 1 kita orang tanya prize money untuk competition. Yes. Ni yang kita nak dengar. Ni yang kita nak dengar. Macam kita betul dia orang kata menang cap dengan trofi. Nombor 4, nombor 3, nombor 2, nombor 1 cap dengan trofi. Itu kita betul tau. Jadi kita nak tahu RC ni dia punya kategori macam dia punya pemenang dia macam mana. Kita nak kepo sikit, nak tahu berapa menang. Nanti orang boleh invest ni. Sekarang ni yang orang kata kalau hadiah ni average bukan apa ni, hadiah pertandingan ni ada banyak jenis lah. Normally wang tunai ataupun token macam voucher. Lepas tu ada trofi saja kan. Sebab sekarang ni pun saya tak tahulah sebelum-sebelum ni dalam masa saya main, saya tak main lagi hot dalam 2016 2017 macam tu. Ada jugalah macam hadiah keras jugalah, dia punya hadiah wang tunai kan. Macam saya main daripada 2017 ni 2018 kan sampai sekarang. Yang saya menang competition tu dapat pergi Jepun lah. Itu yang paling tinggi lah. Tengok kepada organizer juga. Tengok pada organizer lah. Sebab macam contoh
diorang pun tak ada sponsor banyak sangat kan. Betul. Ada juga diorang bagi wang tunai. Wang tunai pun ada sampai pernah paling tinggi 500 lah. RM500 paling tinggi. 400, lepas tu ada voucher, ada trofi. Banyak tapi juga yang kata average tu biasa dia kebanyakan dia memang trofi lah. Trofi saja. Trofi ke best body share. Dia dapat body share lah ataupun apa-apa. Yang sebenarnya yang masuk competition ni tunggu lucky draw lah. Lucky draw dia yang best. Lucky draw dia. Lucky draw tu. Tunggu. Lucky draw dia macam mana? Kadang dapat chassis. Motor elektronik ke semua. Tengok bajet kepada organizer lah. Lucky draw lagi gempak daripada hadiah. Yes, betul. Jadi menang tu orang kata bonus lah, fun lah. Fun lah. Ada nama juga kan. Macam Azim dah berapa kali menang? Dalam sepanjang join hobi ni. Dalam sepanjang hobi ni saya masih dalam 2 tahun. Saya rasa kalau menang champion tu nombor 1 lah kan. Mungkin saya rasa dalam ada tak berapa ingat lah. Dalam 7-8 lah kot. Banyak. Aku ingatkan dia punya tak ingat tu 3 ke 2 ke 7-8. 7-8. Sebab sebelum ni ada kat macam kerap lah juga. Masa saya main tu 2018 dia punya competition agak kerap lah. Lepas tu ada yang sebelum slow down sikit ni masih MCO je lah. Saya ada stop berapa lama juga, dalam 5 bulan ke stop. Tapi kat rumah tak boleh main ke? Tak boleh main lah sebab track pun tak ada. Dia track kena besar. Kalau kat rumah, so diorang ni memang pisang lah bila tak ada ni. Kalau kat rumah kapet yang tebal tu tak boleh. Kalau rumah besar boleh lah. Berjalan-jalan je tak. Bergerak bergerak. Dan tu MCO tu nasib baik. Masa biasa lah kawan-kawan lain semua memang tangan menggeletar kat rumah, tak boleh main kan. Time tu dah sebaik dia cakap dah sebaik time tu saya kawin basikal balik. So kawin basikal dalam rumah je lah kan. Dalam rumah boleh kawin basikal, main RC tak boleh. Sebab basikal atas roller lah kayu. Yes, betul. Kalau kereta ni tak tahulah, buat donat je kot. Tak tahu lah. Jadi jika korang ada nak tanya Azim ke pertanyaan apa-apa, boleh komen dekat bawah. Jadi kita akan baca ataupun hubungi kita di 013-2628-236. Jadi boleh call kalau nak tanya apa-apa pasal RC. Mungkin ada yang berminat kan. Kita tak tahu kat luar sana mungkin dah teracun ke. Tengok podcast ni dah teracun kan. Boleh tanya, boleh call kami. Bila-bila masa je. Sekejap lagi kita akan bacakan komen. Jadi Azim, sepanjang kau main ni kan, ada tak macam orang kecam ke, macam abang ni mainan budak-budak je. ada tak macam kau tengah main-main kan, apa dah tua-tua bangka ni pun main, ada tak? Macam kau terdengar ke kan? Alhamdulillah bawa ni tak ada lagi. Tak ada. Saya pernah sekali sebab kereta ni sebelum ni saya ada bawa burung atas kereta. Bawa burung atas kereta. Burung baji lah letak atas spoiler. Okey. Tapi burung tu dah jinak lah. Macam sebelum ni masa paling banyak event macam saya pergi seorang, macam Man tanya kan, pernah tak orang tanya kan. Saya pernah pergi event Paul Walker yang dia datang Malaysia sebelum ni. Saya buat drift lah depan dia semua. Jadi ramai orang yang time tu orang kata yang datang situ memang semua minat kereta lah kan. So diorang lagi banyak tanya lah. Diorang tak pernah tengok. Macam saya sebelum ni tak pernah tengok kereta yang action betul-betul kan. Betul mata lah maksudnya. Tapi kalau macam Man tanya, biasa soalan yang tanya-tanya ni daripada orang-orang yang biasa lah. Orang tapi tak ada tanya lah macam tu. Macam kata mainan budak-budak ke apa ke kan. Diorang tanya, diorang cakap lah dia, sebab dah tahu lah memang equipment memang mahal lah. Sebab tengok remote siap ada screen apa semua. So diorang lebih nak tahu lah benda tu apa. Macam kita main sama ke dengan budak-budak kan. Ya betul. Saya cakap sama je dengan budak-budak, cuma ni advance lah. Kita lebih kepada teknikal lah. Dalam komuniti ni kan, dalam komuniti yang Azim dah main kan, Azim rasa yang paling umur, yang paling veteran, yang paling muda main, yang paling tua dan yang paling muda. Mesti paling muda kalau masuk competition lah. Competition paling muda ada darjah 3. Darjah 3. Banyak siap duit. Dia biasa mak bapak memang main sekali lah. Dia jadi mak bapak main sekali. Patutlah boleh dapat. Okey. Patut. Macam kalau yang paling tua, kalau yang saya kenal umur dalam 60 lah macam tu.
Yang saya kenal lah 60 tahun 60 lah. Hampir 60-58 macam tu lah. Steady uncle. Steady Uncle Ini memang macam steady. Lain macam. Macam saya pergi Jepun tadi. Diorang sebab diorang punya RC Drift ni dekat sana, kalau kita datang macam rasa dia punya apa macam orang kata syurga lah, senang kata syurga. Yelah, memang semua asal daripada sana kan. Nama barang pun semua Jepun. Kalau pergi sana memang tu lah, kita boleh jumpa macam-macam barang yang rare apa semua. Lepas situ umum memang pada budak-budak dia. Perempuan ada main semua kan. Diorang Jepun macam diorang memang jenis apa-apa pun diorang on je. Laki perempuan pun tak kisah. Sebab lagi satu hobi ni orang kata membina lah. Macam diorang elektronik semua ni kan, diorang kena set up apa semua. Jadi diorang boleh orang kata asal diorang punya bakat lah untuk macam contoh diorang nak confident ke apa semua. Biasa macam diorang main ni duduk atas stage tu memang goyang lah mula-mula. Saya pun tangan pun benar bergegar. Tiba-tiba je ni orang ramai tengok tengok. Kita pula macam saya nampak kelebihan banyak juga kelebihan untuk budak-budak kan. Diorang tak ada terlampau bergantung kepada gadget. Macam saya tengok kat Japan ni dia punya education dia bagus. So saya tengok macam mak bapak dia support anak-anak dia buat ni semua lah. Betul. supaya tak akan melekat dekat handphone. Saya rasa bukan kepada diorang bukan dekat kepada handphone, tapi nak asah diorang punya apa skill. Apa orang panggil dia punya skill diri diorang lah. Pendirian diorang. Bukan saja kau pandai nak control RC Drift ni, kau tahu macam mana nak bikin. Kau kalau tengok video macam ni kan, nampak technical macam mana nak betulkan. Aku kalau tengok ni aku tak faham. Aduh, dah macam kereta setting computer box lah. Betul, saya ada computer box sebab saya ada setting dia punya kabel-kabel masuk ke mana. Kalau katalah bagi kat kau ni, okey pasang, aku rasa tak boleh. Boleh Kalau buka boleh. Buka kalau buka boleh. Saya pun kadang buka pun kadang skru hilang kan semua. Dia buka tak apa. Macam mata je lah kalau ada skru hilang 1-2 kan. Dia buka tak apa. Kalau pasang minta maaf. So untuk tayar, ada tukar tayar juga macam dia tayar dia macam kereta betul juga. Cuma dia tak ada kereta betul lah. Cuma kita kena buka satu nut tu. Just tayar ni kita pakai tayar plastik sebab kita main atas surface keras kan. Betul. Dia tu pakai tayar getah lah sebab dia nak bagi loose sikit. Macam saya cakap lah, kalau macam tayar ni banyak main peranan. Dia punya toe, camber dia punya berapa degree kan camber tu kan. Yes, betul. Untuk banyak. Orang drift memang dia nak kena tahulah offset berapa kan, buka dia berapa, offset berapa. Macam ni offset 6. Ni tengok setting Ni RC Studio ni apa? RC Studio ni penaja lah. Penaja sajalah dengan Jihad. Ada penaja. Lain macam. Itulah sebab jadi kita order je lah. Kereta tak ada order lah. Ada orang macam support. Ini nak Ferrari. Ini nak Ferrari. Tapi tak contoh. Contoh. Itu kan contoh. Aduh. Kita kadang tengok lah barang-barang yang perlu lah kita guna kan. So minta diorang support sikit. Kadang diorang bagi diorang punya ni lah, diorang cari barang yang kita minta, diorang belikan, kita pakai lah. Kira dia memang support apa yang Azim kurang, dia akan tambah. Lepas tu macam competition yang TV semua, diorang support lah. Kadang duit minyak kita nak pergi sana kan. Jadi kita call pengasas RC Studio ni, penaja dia kita try call dia, tanya si Azim ni macam mana attitude dia bila tournament semua, preparation dia. Kita boleh tanya dia kan. Jadi sementara kita nak call dia, Azim punya training ni berapa lama ambil masa kalau dalam sehari untuk mahir? Orang kata sebelum nak tournament tu kena training macam mana? Persediaan mental lah. Macam ni kalau macam kita nak competition tu lah. Apa persediaan dia? Persediaan dia biasa dia charge bateri je lah. Tak ada bateri tak jalan kan. Lain tak check. Betul lah dia punya persediaan itu pertama sekali lah, bateri penting. Yang first kali kita nak check, first kali kita kalau boleh datang track sebelum tu. Sehari sebelum tu dia ada open track kan. Kita kena try racing line. Daripada situ dah try racing line, okay, kita boleh tahulah kereta ni nak kena set up macam mana. Steering dia ke apa semua, berat dia. So sebab kereta RC Drift ni walaupun dia punya setting lah macam beza 1 gram pun dah effect, 1 mm pun dah effect. Offset dia semua dia kira semua So body kena kurangkan macam tu juga. Macam tu lah juga. Serious. Macam dia punya center gravity dia kan. Kalau macam RC Drift biasanya saya buat
belakang dia 65% berat daripada depan. Ada penimbang dia lah untuk dapatkan exact punya dia punya berat kan. Macam competition juga, dia orang ada lock juga dia punya spek untuk kereta, tak boleh terlampau berat. Sebab kita nak fair juga kan. Tak boleh berat. Elektronik motor tak boleh letak belakang ke. Macam kereta punya ride height tinggi tak boleh terlampau tinggi, tak boleh terlampau rendah. Okey, menarik juga sebenarnya. Dia menarik juga. Dia bukan saja jadi kita dapat panggil, kita dapat call dapat call daripada apa? Call. Nak tanya awak punya. Hello, Assalamualaikum. Salam, ya. Ini Fakri Saub ke daripada RC Studio? Ya, betul. Saya Man Extra daripada Kepo Podcast. Saya bersama saya bersama dengan awak punya driver yang awak menaja tu. Jadi kita tajuk kita pada episod ni kita mengenai apa RC ni betul ke? Untuk budak-budak. Jadi sebagai pengasas RC Studio kan, apa yang Fakri nampak tentang pandangan orang ramai tentang RC ni? Mungkin ada pandangan saya RC ni sebenarnya dia ada banyak, ada kategori dia, contoh ada toys, ada juga yang jenis hobby grade. Dan dua-dua tu berbeza. Jadi kalau yang toys ni memang budak-budak je main. Kebanyakannya. Tapi yang hobby grade ni dia memang selalunya orang dewasa. So orang macam kita ni lah. Contoh yang umur 20 tahun ke atas. Ini RC ni memang dia ibarat macam kau beli kereta, kau beli action figure. Kau jadi macam kau seronok tengok, kau seronok belik, itulah. Tapi kalau macam toys, toys kau bagi budak sorong-sorong dia. Itulah dia. Lepas tu dah bosan tinggal kan. Tapi kalau RC ni dia tak habis, betul tak? Betul, memang takkan habis. Dia akan sentiasa ada benda yang baru. Jadi sejauh mana hobi RC ni kat Malaysia ni boleh berkembang? Apa pendapat? Okey. Bagi saya lah, RC ni dia bukannya sukan lasak, dia bukannya sukan orang cakap yang mengeluarkan peluh. Jadi dia di Malaysia ni dia masih lagi dikategorikan dalam sukan yang tidaklah ternama. So bagi orang-orang yang kenal RC ni dia hanya segelintir saja. Kira special community. Orang-orang yang tahu, contoh macam Sidri. Sidri hanya orang yang drift je tahu. Maknanya setiap kategori dia ada komuniti dia sendiri. Ada komuniti dia. Dia orang cakap apa, dia ada yang certain minat, ikut minat masing-masing lah. Dia ada yang certain minat, ada yang certain minat macam main motocross tu kan. So dia minat RC yang jenis lompat-lompat, pusing-pusing. Dan ada juga yang suka racing. Macam tu lah. Okey. Terima kasih Fakri sebab sudi meluangkan masa untuk berkongsi. So ada any last word atau nasihat kepada viewer-viewer kita yang mungkin nak berjinak-jinak ke apa ke? Okey, bagi saya rasa harap semua yang nak berjinak-jinak dengan RC ni, carilah starting tak kisahlah, beli je apa-apa RC. Lepas tu try buat sendiri barang tu kena upgrade sendiri ke, try buat sendiri dulu. Lepas tu yang mana tak tahu, yang mana yang tak tahu tu try cari kawan. So komuniti RC ni semua baik-baik. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat tu boleh je cari kawan. Lagi satu, kita ada satu track dekat ATRC Ampang. So kat situ boleh cari kawan, kawan yang betul-betul minat tentang RC ni. Jadi RC ni kalau nak dapat kat mana Kalau sekarang ni kita banyak seller-seller yang jual online, dan ada juga yang ada kedai. So kalau nak dapatkan, kalau kedai-kedai RC yang selalu orang pergi yang baru-baru nak start ni, kebanyakannya ada dekat Town Square, ada dekat
dekat OU, Wan Utama. Okey. Ada juga dekat area Shah Alam, dan juga dekat OUG pun ada. Tapi setiap kedai tu ada kategori dia masing-masing. Dia ada pula. kedai ada kedai yang jenis ada jual semua, tapi ada kedai yang jual spesifik RC drift saja, RC off-road saja. RC GT saja ada macam tu. Jadi pandai pilih lah nak minat apa sebenarnya. Okey, terima kasih banyak-banyak Fakri kerana sudi meluangkan masa. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia pandangan daripada penaja Azim tentang RC ni. Jadi sebenarnya kita dah terjawab. RC ni, untuk RC ni ada dua kategori. Untuk toys dan untuk betul-betul orang yang betul-betul minat dalam untuk bukan saja main technical, tapi dia punya barang-barang dia tu. Barang dia pun dia sebenarnya nak kena tahu semua lah. Betul. Semua angle nak tahu. Itu yang jadi seronok tu, bila nak bikin kan tayar tukar jadi boleh kita ada panggilan. Kita ada panggilan Mungkin hello. Ya. Salam. Siapa di talian? Siapa di talian? Yi daripada mana? Yi daripada Kelantan. Oh, daripada Kelantan. Jauh. Kelantan. Daripada Kelantan. Okey. Yi, ada apa dia nak tanya Yi? Saya baru nak join RC ni. Berapa modal untuk permulaan RC terus ni? Baik. Okey. Tak apa, nanti kejap kita jawab. Yi dengar dalam live kita dah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Daripada Kelantan tanya jauh Jadi terima kasih atas pertanyaan. Okay, dia punya bajet lah. Bajet dia. Jadi macam saya cerita kepada Hobby Grade lah. Sebab kita nak performance kan macam ni. Okay, permulaan kalau dia kata total, saya boleh cakap standby dalam 1.5k ataupun 2k lah. Minum apa ni tersedak ni macam. Aku itu baru entry level lah. Entry level. Boleh. Entry level. 1.5k boleh dapat macam ni, action boleh main sama. Itu yang kita nak, main sama-sama, enjoy sama. Betul. 1.5k tak 1.5k. Kalau let's say kata modal dia kecil kan, dia nak main dengan kita orang. Contohlah ni, dia nak main dengan orang-orang yang power, nanti dia rasa betul. Tak berapa nak best. Tapi dia yang best tu mungkin lagi mahal. Iyalah yang so slow lah upgrade apa semua kan. Paling mahal orang pernah setting. Kereta Azim pernah dengar. Dalam kalau brand tengok brand, sebab setting ni orang kata diorang jual brand juga kan. Overdose lah, brand overdose. Harga pun overdose juga. Sampai 12,000 ada. 12,000 untuk kereta saja. chassis saja ke? Maksudnya saya rasa kalau termasuk remote lebih lagi lah, mungkin dalam 15,000. Setting chassis saja ada, kalau chassis ada 8,000 lebih lah. Tengoklah hop up, kadang diorang bila dah duit terlampau banyak kan, tak tahu nak buat apa, itu hobi. Dia hobi. Dia tak kira apa. Janji dia puas hati kan. Janji dia puas hati. Pernah tengok 8,000, 10,000 punya. Dia ada banyak lah main macam part-part alloy. Lepas tu dah siap warna alloy anodize sekali kan. Ada lah macam brand ni, ada orang jual limited edition punya warna apa semua. Orang kejar yang betul-betul gila RC Drift ni, memang orang sanggup lah spend habis benar. Wow. So kalau maintenance macam mana pula? Kalau kereta betul, maintenance dia kat tayar. Ni macam mana? Tayar kalau pertandingan pusing-pusing lap habis tayar. Itu juga maintenance kan. Orang biasa beli macam kereta betul pun. Beli kereta nak kena fikir maintenance kan. So macam RC ni yang saya paling suka juga, maintenance dia tak banyak sangat. RC Drift ni paling antara RC yang paling safe gila lah. Dia punya maintenance dalam kategori banyak-banyak RC, banyak RC ni paling safe. Paling murah dah. Paling safe lah. Dia tak murah, tapi dia paling jimat maintenance. Dia tak murah sebab dia tak murah. Yang lain tu lagi mahal. So yang ini kita kena faham tu. Dia orang kata first kali memang kita nak dapatkan performance semua, memang kita letak duit sekebut macam tu kan. So tapi dia punya maintenance tu yang paling murah antara yang lain lah. Sebab apa? Point dia nombor satu, sebab motor ni
tayar drift ni dia berpusing. Dia tak ada tension sangat. Ya, betul. Jadi gear dia tahan lama. Apa semua. Tayar dia takkan haus lah maknanya. Tak haus lah. Tengok surface lah. Kalau macam kita main tarmac macam ni memang dia akan haus lah. Lepas tu ni kategori ni kategori lain. Ni lain pula. Wow. Yang ni kalau siapa yang minat kelajuan semua racing line macam ni lah. Tapi laju juga. Laju. Yang ni tu maintenance dia dia lagi tinggi lah. Ni minyak dia ada minyak, ada elektrik juga. Tengoklah minyak macam orang sebelum ni dia dah jimat dia dah minat dengan kelajuan kan. Ada orang bila ada juga ketagih macam orang minat bau minyak tu semua kan. Dia dah dengar bunyi, dia dah bau kan bau minyak tu. Berantu tau. Berantu juga betul. Aku bukan cakap orang lain man. Kadang-kadang aku sendiri bila bau tak payah banyak petrol je cukup. Ni ada penyakit ke apa ni suka bau minyak tapi aku rasa memang ada segelintir viewer kita pun yang ada suka bau minyak agak kan. Jadi aku rasa viewer kita pun ada yang bertanya juga. Jadi kita boleh baca sikit jom. Jap. Terima kasih kerana sudi sentiasa bersama kami. Kalau ada soalan nak komen je. Kita nak tahu juga apa pendapat korang tentang hobi RC ni. Terbaik drifter, terbaik Sifu. Aduh, siapa tu? Kena baca sikit siapa. Hajim Jum Jam. Sifu. Fotografer. Fotografer. Dia fotografer banyak shoot dekat SIC lah. Dekat Sepang International Circuit. Dia banyak kata betul kan. So dia pun minat dengan RC drift. Sebab orang kata sama je body dia semua tu kan. So dia pun ada dekat, saya pernah jumpa sekali lah. Ni kita baca fotografer. Dia fotografer kereta betul. Dia memang ada khas fotografer untuk ni. Dia fotografer kereta betul. Tapi dia join. Dan dia boleh datang. Dia pun ada main nasi dia juga. Okey, faham. Minat double hobi Kita baca sikit komen. Azwati Abdullah, paling maksimum berapa kos untuk mantapkan kereta? Amboi. Sekarang ni orang kata dah bila makin banyak brand-brand, so diorang compete harga lah. Macam nak kereta betul-betul mantap, biasa yang saya cakap lah lebih 15k. Yang 1.5k dengan 2k tadi tu, itu macam kita cari kereta second. Itu second hand. Itu second hand mana dia? Second hand guys. Kalau baru tengoklah 2,000 ataupun 2.5k lah. 2.5k guys. Ni kita tengok bawah Firdaus ni. Ada brand-brand juga. Kereta nak jual tak, dia tanya. Ada yang tanya ni. Kalau nak bagi baru tak apa. Nak bagi baru tak apa sebab orang kata driver ni paling penting kereta kena ada lah. Itu je. Betul. Kalau ada 10 kereta jual satu boleh lah kan. Macam saya ni satu kangkang kera ni je kan. Tak boleh nak jual. Tapi ni Muhammad Firdaus ni cakap Shopee pun ada jual. Ada Ada juga Shopee. Tapi macam contohlah diorang nak beli body shell ke part-part, anda boleh order Shopee. Kadang diorang pun yang local seller pun ada jual kat Shopee. Sebab sekarang apa-apa jadi kat Shopee kan. Betul. Orang tak keluar kan sekarang. Senang lah orang nak cek. Semua orang dah tertumpu kat Shopee. So bila dia search keyword RC, keluar mungkin kedai dia keluar kan. Dia punya produk-produk tu dah list. Ni kita ada soalan lagi. Ada suatu berapa banyak bateri nak kena spare? Okay, biasa macam competition ni, dekat competition tu yang senang. Kalau macam RC Dream ni, yang saya suka sebab maintenance dia. Lepas tu orang kata main dalam indoor. Indoor ni biasanya ada wall plug lah kan. So bateri ni mungkin kalau contoh bateri yang kita main kat kereta ni boleh tahan sejam lah. Dia punya average sejam. Satu jam. Satu bateri 1 jam. Dia kira macam mana? Satu bateri tu berapa besar? Memang dia punya mAh dia lah. Kalau macam ni kita guna LiPo punya jenis 5,000 lah. Senang 5,000. Macam power bank punya. Macam power bank punya mah lah. Cuma dia punya jenis bateri tu lain. Ui, ini skate RC macam mana pula ni? Ini dia pergi bash dekat. Ini dah kira eksperimental Yang ni Prof ni memang dia gila-gila sikit. Dia ikut suka hati dia, tengok lah. Main kereta bash-bash lah. Sebab tu kalau orang kata betul minat dekat sini, tapi duit pun kena tebal lah. Nak beli pepak patah apa semua kan. Betul. Walau kalau macam rasa nak save, nak cantik, kita boleh display kat rumah kan. RC pula jawapan dia. Okay. Tapi kalau buat hiasan ni macam tak itulah kan. Memanglah nampak memang lawa. Body pun boleh tukar-tukar kan. Betul. Tapi
orang kata tak ada kepuasan dia. Kepuasan dia tu lah. Kepuasan dia tu. Kita baca lagi komen. Muhammad Firdaus bin Ismail. Azim, bila nak battle lagi? Ini macam musuh macam apa kan? Berdendam ke apa ni? Tak ada lah kan. Dia kira kalau apa pantang larang kan mesti setiap sukan, setiap hobi dia ada pantang larang tau. Pantang dicabar ke, pantang apa ke. Mungkin Azim boleh terangkan. Mungkin ada pantang larang yang mungkin orang tu tengah main, ambil kan bang, nak test boleh tak? Tak, mungkin ada dia pantang larang ni. Kita tak tahu kan. Pantang larang dia kata samalah dengan benda apa-apa lain kan. Etika apa-apa kita buat pun ada pantang larang dia kan. Macam kalau Asli Dream ni pantang larang macam mana kan nak cakap. Contoh kita bagi situasi lah. Kau pinjam kereta dia, lepas tu dia bawa pecah. Yang itu tak boleh lah macam tu kan. Kena beringat lah kita pakai kereta orang semua kan. Cuma janganlah macam kita sabotage orang lain. Sebab kadang ada boleh jadilah orang kata benda ni boleh jadi, tapi belum ada lagi lah. Sebab tengok macam diorang terlampau fokus apa semua. Ada juga saya jumpa orang yang diorang datang situ memang fokus nak menang. Lepas tu diorang akan set up kau lah kereta. Cakap pun tak nak semua kan. Serius lah. Ada jugalah. Itu lebih kepada attitude diri sendiri. Habis sekarang saya tengok memang rasa tak ada. Tu dulu-dulu. Mula-mula tu, tapi sekarang diorang tak ada lah. Diorang tak main lah. Lepas tu community ni dah makin lama makin bagus. Tu yang saya kira berani lah juga kan. First datang tu tanya-tanya diorang. Sebab mula memang main RC ni pun banyak race lah. Maksudnya macam pelbagai bangsa. Cina, India, Melayu ramai kan. Ramai. Macam sama. Memang ramai lah yang ramai. Kadang pernah competition 50 orang, 60. Ui ramai. Boleh tahan. Dulu masa meletup tu 100 orang lebih lah main. Sekejap, yang besar ni panggil apa Yang ni panggil monster truck lah. Ya Allah, boleh tarik. Yang ni yang kata modal kasar tu kan. Ini modal dia apa ni? Modal dia besar je ni. asyik dia lagi mahal. Asyik dia lagi Dia tak ikut saiz. Dia ikut barang performance dia. Macam tu lah. Yang ini macam remote dia biasa kan. Kau tengok brother-brother yang main. Itu ada. Bukan. So kira engkau pun kira brother-brother jugalah sebab engkau pun ada. Aku ada. Tapi aku macam belum sempurna aku punya lagi. Nanti itulah aku macam berminat. Mahal dia. Saya tahu chassis dia kalau rasanya harga dia 1,000 lebih. Chassis saja. Nampak tak? Chassis saja 1,000 lebih. Itu lagi cakap orang punya 1,000 lebih. Itu dia kan. Sebetulnya Lain. Ya sponsor driver kan. Dulu tak tahu kan. Mana ada saya tu bukan ni. Kau tengok tu. Besar weh. Besar. Lepas tu ada yang kecil pula macam Tamiya. Itu pun remote control juga. Dia ada yang macam ini kecil lagi scale. Ada yang 1.5. Scale dia 1.5 ratio kan. Besar meja ni lah. Harga dia kalau kita tak sebelah sama harga. Sebab Asli ni dia lebih kepada teknologi, barang-barang dia lebih advance. Ada sebesar kita betul tak? Tak ada lah. Habis kalau yang filem-filem tu tapi ada yang custom kereta tu. Betul. Macam diorang letak remote kan. Diorang kawal lah remote tu. Diorang pusing sering dengan main apa tu, minyak dengan clutch kan. Tu je lah. Tapi tak banyak lah. Ada juga kita tengok video kat YouTube kan. Diorang buat eksperimen apa semua. Diorang eksperimen memang kau-kau. Kita je tak berani. Tu lah. Dekat Malaysia ni kurang sikit lah. Sebab beza daripada modal apa semua kan. Yes, betul. Rasanya kita dah dekat 1 jam kita podcast ni. Kejap je. Kejap je. Tak sedap. Jadi Azim ada apa-apa pesanan tak dekat kita punya viewer? Mungkin sedikit nasihat macam mana, apa yang perlu ada kan, apa yang perlu tak perlu. Mungkin ada nasihat. Okay. Nasihat ni saya macam bukan orang lama kan. Sebab ada yang 10 tahun pengalaman. Saya ni hanya dalam 2 tahun. Alhamdulillah. Kalau nak main Asli Dream ni jangan takut. Sebab saya tak jumpa lagi. Kalau orang kat luar sana yang pergi, kalau sekarang pun diorang boleh tengok komuniti kita macam mana. Diorang masuk je group Asli Drift. Boleh tengok dalam tu macam mana kan. So tak ada yang bergaduh. Just type kat Facebook RC Drift. RC Drift Malaysia. RC Confirm Drift confirm keluar. Boleh join dulu. Boleh tanya-tanya. Jangan risau. Tanya soalan. Satu soalan 10 soalan 10 jawapan. 10 jawapan yang keluar. Lepas tu diorang boleh, kalau boleh, kalau contohlah macam abang tadi yang tanya siapa Yi nama dia, daripada Kelantan.
jauh kan sebab setahu saya Kelantan tak ada track lah. Kelantan tak ada track dekat Pening. Pening gila. Kedah ada. Kedah pun ada. Okey. Sebab dia terlampau jauh kan. Mungkin kalau kat sana tak tahulah ada underground punya track. Mungkin. Tapi kalau dia berkesempatan datang ke KL ke apa, boleh terus datang ke track lah. Dia lagi bagus datang track terus. Kalau tanya Facebook ni, kadang tak dapat jawapan yang sebetulnya lah. Kalau datang track, insyaAllah akan dapat jawapan seterusnya. Terus praktikal. Boleh terus praktikal. Lepas tu kena racun ke apa ke kan. Ada itu racun dia tak tahu. Aku rasa racun ni bukannya bidang ni je. Dia semua bidang. Semua bidang ada racun dia. Dia ada racun dia sendiri. Dia ada racun dia tersendiri. Dia sama ada dia grade A ataupun dia A+. Itu cuma je. yang kalau macam contoh lah, kalau abang tadi tanya ada yang bajet kan. Bajet tu macam saya cakap lah 1.5k. Kalau dia nak try feel dulu, sebab saya takut sebab macam takut bila dia orang tak dapat kereta yang betul ya. Dia punya orang kata tak main lama lah, main kejap je. Jadi main tu tak lama sebab dia rasa dia rasa benda tu dia senang main tapi alamak apa salah tak boleh jadi dia bad mood, dia terus patah hati kan. Tu bila ada community ni dia orang ada jalan lah. Dia boleh try lah kita boleh try orang lain punya, orang boleh suggest, boleh bagi pinjam dulu kan. Okay, bila dia dah try sedap, lepas tu ataupun dia dah boleh rasa dia boleh main. Dia biasanya RC Drift ni walaupun daripada kita start zero tu sebenarnya pun dah rasa best sebab setiap hari kita akan ada improvement. Tu dia punya kata berantu juga. Kita boleh boleh lah main sebab sebelum ni kita tak expect kita boleh buat. So boleh main boleh makin lama makin boleh. Kita dah boleh main dengan orang lain. Sampai feel bateri kita habis tu bateri lagi. Dia akan sentiasa ada progress. Ada progress. Sebab RC Drift ni mula-mula orang kata senang cakap kalau zero tu memang tak boleh main kereta tu. Pusing sini donat pun tak boleh. Donat pun tak boleh. Itu yang banyak frust. Macam RC lain kita tekan throttle dia jalan. Corner kiri dia corner kiri lah. Corner kanan kalau drift ni terbalik kan. Dia nak kiri dia kena drift dulu, kena counter steering kan. Betul-betul. Lagi-lagi kalau kereta tu menghadap kita, nak belok kiri ke kanan itu saya mula datang macam mana dia boleh main macam ni kan. Jadi orang kata banyak efek kat hidup saya juga kan, RC drift ni dengan community semua. So kalau macam diorang just memang first kali kena datang track lah, tengok kereta yang betul kan. Daripada situ. Itulah pesanan saya. Untuk adik-adik di luar sana, adik-adik luar sana kalau macam ni nak cakap kalau main RC Drift ni memang saya tahulah agar dia punya modal agak keras. Tapi kalau kita ada kita letakkan goal dalam hidup kita kan, atau apa-apa impian pun macam Azim sendiri dulu kan. Macam Azim, saya dulu masa form 3 tak silap kan, mampu beli yang harga 100 je. Memang betul minat kan, belilah harga 100 yang biasa je kan. Dia bukan tak bagus, dia bagus juga. Dia dapat memenuhi kita punya minat kan. Tapi sampai situ je lah dia punya minat tu. Kadang main lepas tu dah kejap rosak ke atau apa kan. Tapi selagi benda tu nama dia RC Drift, ada satu biji kereta kan, dah memang puas lah. Tapi bila dah besar ni dah boleh mampu beli kereta ni beli je. Yang penting orang kata diri kita, kepuasan diri kita lah kan. Betul tu. Dalam waktu yang sama kena macam saya cakap lah, kena beli jiwa lah kalau macam dah berfamily kan. Jangan tu tips saya tu ya. Tips yang paling utama yang otak-otak yang ada bini tu, beli jiwa dulu. Kena beli jiwa dulu. Lepas beli jiwa baru boleh beli barang. Itu apa-apa benda pun. Asli betul lah saya cakap, kalau kita main 8 jam straight 6 jam kan, contoh daripada pagi sampai ke petang kan, memang boleh lama lah. Sebab dia tak jemu tau. Dia setiap kali round tu pusing track tu, memang track tu macam tu je kan, tapi kita pusing tu dia memang tak steam lah gitu. Dia tak rasa macam kita borak sekarang ni, macam rasa kejap kan. Tu pasal dia rasa kejap. Betul, berapa jam? Biasa 8 jam? Dulu lah masa mula main kan 8 jam 6 jam main. Macam kerja weh. Dulu dia orang sampai ada yang tidur kat track. Itu berantu lah TV. Betul. Tidur kat track. Tidur kat track main. Tapi masa saya dah main tu dia orang biasa macam tadi ada soalan competition dua bateri je spare. Just kita tukar cas tukar. Untuk penuh daripada kosong. Untuk penuh biasa dalam sejam jugalah. Dia pakai fast charger lah. Sebab tu bajet dia ada banyak jugalah, sebab kita kena beli barang lain. Pakai charger.
beli untuk setting dia punya kamera dia punya tu kan. Jadi terima kasih banyak Azim kerana sanggup berkongsi ilmu dengan kita K-pop podcast ni dengan korang semua. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ni dapat ilmu baru, dapat orang kata mungkin diracun ke kan. Mungkin lepas ni komuniti drift bertambah, komuniti RC akan bertambah. Tambah orangnya. Jadi kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih kerana sudi sentiasa bersama K-pop podcast. Jangan lupa follow. Kita akan bersiaran langsung episod kelima. Minggu depan pada hari Sabtu 9 malam. Okay, saya Mana Extra. Saya Yo. Saya Azim Razali. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum.